Ladies and gentlemen, welcome to Infinity Solution. Selamat malam semua, selamat malam. Siapa yang belum mute, tolong mute dulu ya, tolong mute untuk kita boleh meneruskan program ini dengan secara lancarnya. Tolong mute dulu mic-phone kamu tu supaya kita tidak mengganggu perjalanan program kita pada hari ini. Saya harap anda boleh dengar ya, boleh dengar kan, boleh dengar saya. Kalau boleh dengar, boleh chat, kata boleh kata bagi saya satu like kah, kata like boleh dengar. Good, excellent. Thank you so much people. 2 minit lagi ya, 8.35 kita akan start. Tunggu bersabar dengan kita pada malam ni ya. 2 minit lagi. Ya, Encik Puan slow sikit ya. Kita akan cuba increase sekejap lagi. Hello? Hello, yes. Hello. Hai. Sudah start ke? 1 minit lagi Encik Firdaus. 1 minit lagi. Alright. Your name? My name is Dr. Ganesh, Mr. Firdaus. Dr. Ganesh. I know you, bro. Sorry? I know you. You know me? Yeah, of course I know you. Very famous, right? Fir. Bro. Di sini pula kita jumpaan. Bro. We are classmates lah. Oh, that's nice. Nice to join with the classmate tonight. Yeah, man. No wonder I'm looking at macam kenal lah this bro. Saya tengok gambar kau paling handsome di sana lah. Saya pun tidak kenal gambar kau tu. Ini baru kenal. Wow, man. It's been a while. And it has been a while. How many years? 2000. Let me see. 10, 12, almost what? 20 years, almost 19 years lah. Almost 19 years, man. Yeah, man. Lain pula menjadikan kau mau bagi ceramah, kita pula berbro-bro sini. Okay, this is gonna be cool lah. I think so. Okay, I think we can start for tonight. Before that, kepada semua yang ada di sini, terima kasih kerana telah bersama kami pada malam ini. Tahniah kepada kamu semua sebab anda lah yang telah terpilih untuk mendengar secara terus tentang early childhood education atau pendidikan awal kanak-kanak daripada kita orang yang berpengalaman, yang berwibawa. Ya, saya rasa ini adalah kawan saya. Saya baru perasan ni kawan saya, dan kawan saya ini memang champion lah, dari sekolah lagi pun memang champion. Dan saya tidak teragak-agak lagi mau introduce dengan dia. Nama kita kenali kita punya penceramah pertama atau penceramah kita pada malam ini, yaitu Encik Firdaus Ashaj Ibnil Hajar ya. Encik Firdaus ni obtained his degree in Creative Technology, Performing Arts of Management at Faculty of Film, Theatre and Animation di UiTM Puncak Perdana, and his masters in educational management from University of Malaya. Currently he's doing his PhD in under the supervision of 2 faculties, Faculty of Education and Faculty of Arts and Social Sciences of University of Malaya. Besides that, he's also an event and talent manager at Adapt Entertainment and consultant and a trainer in the field of creative production management and early childhood studies, childhood performing arts. Oh, bro, your biodata is very excellent, very impressive, yeah. Okay. Malu, bro. Malu lah, man. You introduce me. Hey, you know me, man. Well, just one more sentence. His area of expertise is in producing and directing children's broadcasting and TV programs, managing and coordinate events in exhibition and concerts. So without further ado, tanpa melengahkan masa, kita invite kawan baik saya yang saya tidak mungkin kami tidak berjumpa untuk masa yang lama, untuk malam ini untuk memberi dia punya introduction dan pengenalan kepada pendidikan lawan kanak-kanak. Sebelum dia bermula, satu saja, nanti kami akan hantar link pendaftaran dalam kamu punya chat box
tolong register untuk melayakkan diri anda untuk sebuah hadiah misteri yang akan menunggu anda pada pengakhiran sesi ini. Thank you everybody. Let's hear Mr. Firdaus. Yeah, man. Alright, thank you Ganesh. Thank you Dr. Ganesh. Man, kawan baik saya ni dulu ni. No need for you to call me doctor lah. We kan kawan-kawan bahkan. Ya, kan. Wah, sekarang bahasa Sabah bah kau Not bad lah. 10 years in Sabah, bro. Oh, okay. Alright, without further ado. Okay, first I nak tahu because I cannot see you punya video, if you don't mind. Boleh turn on you punya video tak? Can I have a look at the participant if you don't mind? Because at the end of the program, Dr. Ganesh akan bagi you hadiah. Saya personally pun akan bagi hadiah juga. Bang, orang Sabah semua sporting kan? Jadi malu-malu kan? Sporting tu. Boleh ke? Yang boleh on video. I need a two-way communication. Kita ada 1 jam je session ni. 1 jam yang akan mengubah you guys punya persepsi pasal pendidikan awal kanak-kanak. At the end of the program, saya akan bagi cash prize. Kalau orang pertama turn on video dapat cash prize kah? Kalau kru semua tak dapat lah. Ini untuk yang participan kita akan bagi cash prize. Okay. Alright. So because saya ada 1 jam untuk saya terangkan semua pasal early childhood akan a bit boring lah kan. So okay. So cuma kat sini saya tengok kita ada 42 orang. So ini semua yang lepasan sekolah kan ni? Semuanya. Ganesh, ini semua lepasan sekolah ke? Yes bro, most of them mereka memang lepasan sekolah, lepasan SPM, STPM. Alright, so Azim, I only can see your video Azim. Kalau yang lain tak buka video, tak participate, maybe you je lah yang akan menang ni. Azim punya staff tu. Azim, Yes. you staff ke apa? Staff. Bertugas. Tugas tak dapat lah bro. Tidak dapat ke? Alamak. Untuk partisipan, kalau you boleh Okey, untuk partisipan. You buka you punya kamera, kita akan bagi cash prize. Cuma saya tak tahu kat sini berapa ramai staff, berapa ramai student. Okay, so cash prize saya akan bagi at the end of the session, saya akan bank in terus. Baru saya nampak muka Nadira, Dora Alicia. Okay. Bangin terus macam mana Encik Firdaus? Bangin, saya akan bagi kejap lagi nombor telefon saya dekat chat. Okay. I type my number now. Okay, that's my number. So nanti at the end of the session, you WhatsApp you punya nombor account, I transfer the cash money. So kita boleh saya dapat tak Encik Firdaus? Tak boleh. Ini untuk partisipan saja ya. So staff semua tak boleh lah. Sorry lah Okay. Alright. Saya akan share saya punya screen kat sini. Nampak ke? Saya dah share screen ke? Belum nampak. Saya tak boleh share screen kot rasanya. Dr. Ganesh, boleh allow dia untuk share screen tak? Okay, done. You can share your screen. Alright. Okay, boleh nampak Okay, boleh nampak the screen? Boleh. Alright. So remember for now the cash prize going to be like RM100. Tapi RM100 ni akan saya top up. Tengok participation you guys macam mana. You guys sporting dan saya akan top up. Kalau you guys tak sporting RM100 je lah. Okay, it can goes up to RM500. It depends on you guys. Okay, orang Sabah yang mungkin malu orang Sabah kan ni semua hebat-hebat kan ni semua ni. Alright, so dekat sini ada 2 program yang basically yang saya akan cerita. Ini just general knowledge about early childhood education in Saito. So first one kita ada bachelor, kita ada diploma program.
Okay. So diploma program in Saito. Sorry. Okay. For diploma program di sini, untuk full time kita 7 semester. Alright, so part time dia ada 8 semester. So bezanya satu semester saja. Ini I just go through roughly because structure ni basically semua universiti sama. But ada yang different yang I akan bagi tahu you kenapa kita orang berbeza dengan semua education yang lain Alright. So these are the section program yang kita akan ada. Alright. So basically tahun pertama you guys akan belajar banyak pasal early childhood. Okay, so these are the subject yang akan ada. Alright, so kita ada communication, child growth development, pengurusan masa, kebangsaan. Okay, ini topik. Alright, so year 2 more pada the early childhood itself. And then year 3 you dah start buat practical. Again, basic structure. I won't go detail into the program. Alright. Okay, so ini yang paling penting yang I nak cerita dekat you. Kenapa kita berbeza dengan the rest of the system yang ada dekat Malaysia. Okay, basically you boleh pergi and then dalam ni ada saya punya ada dekan saya dan ada juga Dr. Nadia which is she is the one yang lead juga program early childhood ni. Okay, kenapa beza early childhood di Saito dengan early childhood di universiti lain? So ini yang you guys nak tahu apa bezanya. Basically in Saito, okay, the fundamental dia you guys akan jadi cikgu. Okay, kenapa kita belajar ambil early childhood, bachelor program, diploma program, bachelor program. Basically, you guys akan jadi cikgu. Itu di universiti yang lain. Alright. Adalah, saya tak boleh nak sebut nama, tapi ada few universiti, kalau you pergi tanya diorang, okay, end product pergi mana? End product you akan pergi sekolah. That's basic. Kalau you tanya pasal early childhood education, end product memang pergi sekolah. But di Saito, sekolah hanya basic. Okay, basic. Maknanya semua student Saito yang dah graduate boleh jadi cikgu. But our aim in Saito bukan untuk you jadi cikgu. Itu option. One of the option untuk you jadi seorang guru, itu terpulang. Tapi our part, my aim is, okay, tadi Dr. Ganesh ada bagi tahu yang saya memang aktif dalam entertainment industry. Masih lagi aktif dalam entertainment industry until now. Masih lagi bergiat aktif. Alright. Ni Sabah ni kenalkah ni One Nation MC? Grup Sabah kenal ke? One Nation MCs, K-Click. Kenal ke? Kenal. Kenal Okay, saya dah pernah bekerja dan menguruskan diorang ni semua dah. Okay, I was the former manager for One Nation MCs for 5 years. Saya menguruskan One Nation MCs. Pada masa yang sama saya juga mengajar. Saya juga lecturer dan saya juga buat aktiviti dengan kanak-kanak. Okay, ini yang kita nak bagi tahu you apa bezanya di Saito. Okay, kalau you tengok pada saya punya slide ni, di page ni you akan nampak. Okay, year 1 kita ada kat sini, ada gambar Yusof Gajah Studio dan Leskopak Animation. Okay, kenapa kena ada Leskopak pula dekat sini? Okay, the idea is kita orang kalau boleh nak melahirkan content creator. Okay, ingat saya punya perkataan ni you pergi tempat lain you takkan jumpa perkataan ni, you boleh check. Hanya di Saito. Kita nak produce content creator untuk kanak-kanak di Malaysia dan sekarang ni di seluruh dunia sebab kita sekarang ada social media kan. So that is our aim basically. Menjadi pendidik betul di sekolah, semua orang boleh jadi pendidik, tapi kita nak up you guys punya level sikit, kita nak jadi kayu content creator, pendidik di dalam social media. So kita tahu sekarang ni zaman COVID kan, after COVID datang cikgu semua merana. Okay, we know that. Semua merana, oh tak boleh cikgu tak reti nak ambil video and then they have to adapt and they know how to edit, diorang tak tahu nak edit, diorang tak tahu macam mana nak organize the system. Okay, apa prosedur untuk you buat live program, tak ada benda ni. And then teachers have to adapt immediately. And then diorang merana. Padahal kami dah rangka program ni sebelum COVID sampai lagi because we know in future
digital media akan jadi antara platform yang akan paling utama sekali dalam industri pendidikan. So kita tahu. Okay, you nak jadi cikgu, you boleh jadi cikgu. Okay, that's why year pertama, kenapa ada Yusof Gajah? Yusof Gajah ini kita punya, I would say, seniman negara. Dia ni seorang pelukis. Okay. Punya hebat pada ni, punya hebat Yusof Gajah ni, you guys boleh google lah. Punya hebat dia ni, kerajaan Korea bagi dia satu pulau di Korea. Ada satu pulau je di situ. Yusof Gajah ada pulau private island di Korea. Kalau dia nak bercuti, dia boleh pergi Korea. Punya hebat dia ni. Kerja dia lukis gajah saja. Dia tak lukis benda lain pun. Dia tak lukis benda lain pun. Dia lukis gajah saja. Hanya melukis gambar gajah untuk kanak-kanak. Dia ada buku penceritaan dia dan dia diangkat menjadi seniman negara. Itu. Dan kita ada Les Kopak. Kita tahu Les Kopak sekarang ni one of the leading animation studio dekat Malaysia. Okay. So untuk di Saito, Les Kopak dan Usul Gajah adalah kita punya partner. So apa benefit you guys kalau kita partner dengan diorang? Okay. You guys akan ada kelas bersama Yusof Gajah dan you guys akan ada kelas di Les Kopak Animation Academy. Bukan di Saito Maknanya kita ada twinning program. So you guys ada subjek elektif yang you guys akan belajar dengan animator di Les Kopak. Animator Upin Ipin. So ini kita nak you expose terus. Okay, kenapa kita letak pada tahun pertama? Kita tak letak benda ni pada tahun ketiga. Tak, because our aim is by the time year 3, you guys dah ada you guys punya produk sendiri. Means that you guys dah boleh buat duit sendiri sebelum korang graduate lagi. So you guys dah become content creator before korang dah graduate, dah jadi viral sebelum korang jadi graduate. So kita punya aim macam tu. Bukan you dah habis belajar baru you nak buat duit. No, ni zaman moden sekarang ni adik-adik. Okay. So you guys dah boleh buat duit dalam masa you guys belajar juga. So itu yang saya buat. Okay, so nak kata saya excellent, saya tak excellent. Okay, masa form 6 saya ni memang huru-hara lah. Okay, Dr. Ganesh tahu perangai saya. So dia terkejut saya kat sini hari ni, saya pun macam segan-segan nak bagi tahu ni. Okay, so memang huru-hara. But then bila kita tahu apa yang kita minat and then kita fokus and then we stick to the plan, insyaAllah. So sekarang ni I'm doing my PhD dah. Okay. So boleh je, yang penting minat. So sekarang ni, lepas dah habis itu, pada tahun yang kedua, kita akan buat pada character building. Okay, so character building ni kita fokus pada you as a personally lah, as a modal insan. Okay, dekat situ kita akan banyak engagekan you dengan kementerian, agensi kerajaan, okay, supaya you akan ada networking. Okay, ini semua you belum graduate tau. Okay, ini you belum graduate tau, kita cakap ni sekarang ni. By year 2, kita dah akan encourage you untuk buat networking. Okay, kenapa pentingnya networking? So, bila you ada produk, you tak ada networking, you tak boleh nak jual. So, bila tak boleh nak jual, you tak ada income. So, kita tak nak benda tu. So, kita nak student kita tahu macam mana nak buat networking. So, bila you berbisnes, so penting. So, networking ni sangat penting. So, kita tak nak macam you dah graduate, baru terkapai-kapai nak cari kerja, tak. Okay, so orang akan panggil you, oh you ni fresh graduate. You rugi. You nak tunggu berapa lama baru orang akan angkat you jadi betul-betul matured graduate kan. Betul tak? Kita akan dah build up dah. Year 2 tu kita dah akan expose you. So ini apa yang kami buat. Apa yang saya cakap ni kita dah pernah buat. Okay, saya dah pernah buat and then saya dah kat sini nak dekat almost 9-8 years dah. Okay, dalam early childhood. Tapi saya bagi tahu saya tak ada background pendidikan awal kanak-kanak. Okay, saya tak ada background pendidikan awal kanak-kanak. Even saya punya dekan, mentor saya, Dr. Nadia pun, dia tak ada juga background pendidikan awal kanak-kanak. So kami daripada bidang yang lain. Saya daripada entertainment industry, daripada filem, TV, music, and then saya masuk kepada bidang pendidikan awal kanak-kanak. Sebab apa saya masuk sini? Sebab saya rasa bidang pendidikan awal kanak-kanak ni satu bidang yang baru dan luas untuk saya explore. Sebagai contoh saya bagi contoh. You guys tahu Baby Shark? Siapa tahu sini Baby Shark? Ini lagu. Deborah siapa? Mana dah? On bah kau punya mic tu.
Yes, sir. Alright. Tahu Baby Shark punya lagu? Tahu. Tahu. Okay, you tahu berapa viewer Baby Shark? Tidak. You boleh tolong saya, Pak? Boleh tolong? Apa tuh? Okay, you tolong buka YouTube. You tengok Baby Shark punya berapa banyak Baby Shark punya viewers. Nanti you bagi tahu saya. Oke. Alright. Siapa yang kat sini boleh nyanyi lagu Baby Shark? Siapa boleh nyanyi? Siapa mau bertanding? Kita ada 1 jam je. You akan jumpa saya ni 1 jam ni je. Now kita ada lagi setengah jam. Okay, remember this stage. Sebab kalau you tak continue dengan kita orang, you tak akan jumpa dan you tak akan tahu apa yang bestnya early childhood dekat Saito ni. I bagi tahu you sekarang. Ini sampingan je ni. Siapa yang boleh nyanyi Baby Shark punya lagu ni? Siapa sporting sini boleh dapat ni hadiah ni? Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Banyak habis lah. Siapa tadi? Saya tak nampak ni. Banyak-banyak video ni bahas sini. Banyak video ni. Siapa nyanyi tadi tu? Okay, sekarang ni you tengok dekat chat room You tengok dekat chat room. Semua tengok dekat chat room. Okay, Miss Ernie Zurneka. Ini staff ke ni? Maybe lah Okay, untuk Baby Shark punya video 8.5 billion viewers. 8.5 billion viewers. You convert into dollar, you rasa berapa banyak you dapat? Video hanya 2 minit saja. Okay, ini yang I nak bagi tahu kenapa I jump from entertainment industry, I masuk early childhood. This is one of the reason kenapa we start to focus in this industry, in this area. Kenapa kita tak fokus untuk jadi cikgu, pergi sekolah mengajar A, B, C, D, E. Kenapa? Okay, di Saito, kamu akan diajar pre-production. Macam mana nak plan buat shooting Pre-production, production and post-production. Ada 3 part yang kamu akan belajar. 3 part ni yang saya belajar di film school. Okay, film industry, drama, music, semua pakai ni. Pre-production, production and post-production. 3 benda ni kamu akan diajar di Saito. Macam mana nak buat you guys punya content sendiri. Macam mana nak jadi viral. Dan pada masa yang sama, you guys akan mengajar budak-budak. For example, kita tengok Baby Shark. It's a simple song, but then kalau you tengok banyak elemen dalam Baby Shark, you guys dapat belajar. First, rhythm. Okay, lagu. You akan belajar lagu. Second, you akan belajar tempo, counting. Baby Shark, do 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 do, Baby Shark, do 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 do, Baby Shark. Ada tempo. Alright. Third, you akan belajar pasal family values. Betul? Pasal ada beranak, adik-beradik dalam tu. Okay, and then movement. Ada movement, betul? Okay, and then ada colour. So banyak. Ini yang mungkin kalau untuk orang biasa, you guys nampak macam simple je. It's just a simple song. No. Untuk kanak-kanak, banyak elemen yang mereka dapat belajar dengan lagu Baby Shark. So that's why lagu Baby Shark sangat viral. The element of entertainment cukup dalam Baby Shark punya lagu. And then 8.5 billion Selena Gomez pun belum sampai 8 Blackpink pun belum sampai 8.5 billion. Ada Blackpink punya fans dah sini. Blackpink tu dah nyanyi penat-penat pun belum sampai lagi 8.5 billion. Okay, kenapa Blackpink tak sampai 8.5 billion? Kenapa Baby Shark sampai 1.5 billion? Okay, because kanak-kanak dia akan tengok video ni berulang-ulang kali. So high rotation. Okay, high rotation. So bila high rotation, so you punya income akan dapat lagi banyak. Cikgu akan berulang-ulang kali pasang dekat sekolah sampai tak tahu berapa kali pasang dah lagu Baby Shark ni. Alright. Okay, tadi siapa nyanyi tadi lagu Baby Shark? Saya dengar suara aja tadi.
Saya tu, saya. Saya yang menyanyi. Saya. Siapa? Siapa nyanyi tadi? Kalau malu saya tak tahu nak bagi hadiah tu kat siapa. Siapa nyanyi tadi tu, Baby Shark? Bagi tahu bah. Encik Firdaus sedang tanya, tolong bagi tahu siapa yang menyanyi. Saya nak bagi hadiah ni, saya tak tahu. Ke melainkan ada orang rasa boleh beat nyanyian tadi. Kalau ada orang boleh beat nyanyian tadi, saya silakan menyanyi sekarang. Lagu Baby Shark, One More Time. Siapa boleh nyanyi? RM100. 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 Boleh. Nyanyi. Siapa yang mau nyanyi ni? Diam je ni. Yang boleh nyanyi? Okey, silakan. Siapa tu? Denzeli. Bukan Okey. staff ini bukan staff Bukan. Okey, alright, sila. Okay. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do. Okey, itu saja. Tidak boleh habis, panjang betul ni. Okay, congrats. Point. Sporting. Okay. Alright. Siapa tu tadi? Sebab sini dia macam lagging lah ini. Saya Denzeli. Okay, Denzeli. You umur berapa Denzeli? Sekarang saya 25. 25. Okay, 25 you buat apa sekarang ni? Sekarang saya mengajar. Mengajar mana tu? Dekat college. Oh, kat college? Bukan student lah. Staff lah ni. Staff. Student lah, dalam masa yang sama saya belajar. Pandai kau pusing kan? Betul, dalam masa yang sama saya sedang belajar. Sedang belajar sekarang ni. Okay, so ambil apa? Dalam mechatronic engineering. I see. Alright. Mana tahu nanti boleh tukar bidang ke kan? Itulah. Rasa-rasanya macam minat juga nih jadi cikgu budak-budak nih. Minat jadi penyanyi? Penyanyi boleh juga. Tidaklah. Tidak bakat jadi penyanyi. Okay. Alright. Tak apa. Because kita punya masa pun tak banyak kat sini. Okay. You guys kalau ada soalan, you guys boleh tanya saya tau. Because kita tak boleh nak buka that session because I only have 1 hour. Biasa saya buat session ni 2 jam, 3 jam. Alright, so it's very limited. So kalau you guys ada soalan, you guys boleh tanya saya. So Actually, ada soalan ke? let you guys know, Encik Firdaus dan yang lain-lain, kita akan ada 2 lagi penceramah ya. Satu penceramah akan memberi pengalaman selama 15 hingga 20 minit dan juga ada satu lagi penceramah yang akan memberikan pencerahan tentang pricing di Saito nanti daripada Encik Puan sendiri. Oh, okay. So saya punya sampai 9:30, betul? Boleh juga dalam masa maybe extra 10 minutes. Alright, okay. So sekarang ni ada soalan tak? Saya nak mana tahu. So far dah ada 2 yang menyanyi. Okay. So kalau tak ada orang nak beat, saya rasa itulah pemenang untuk hari ini. Okay. Because kita ada lagi 10 minit. So you guys ada apa soalan nak tanya?
Okay, so kalau I tanya secara ringkasnya, apa beza early childhood di Saito dan early childhood di universiti lain? Our focus is going to be that you guys menjadi pendidik tapi di dalam bahagian digital. What is that? Okay, you guys akan jadi content creator untuk early childhood industry in Malaysia. Content creator. Okay. Okay, kalau kita nak cakap pasal kerja, you guys boleh kerja mana? Okay, saya bagi tahu. You guys boleh kerja di TV station, di radio station, okay, publication. You guys boleh kerja dengan record label untuk music. Ini semua bahagian entertainment. Okay, semua yang fun-fun, yang hype-hype saja. Okay, saya bukan di sekolah. Di sekolah itu, melainkan kalau you rasa memang you punya minat mau pergi sekolah, dan you guys, kamu pergilah sekolah. Tapi kalau kamu tanya aku, kamu tanya saya nak kamu pergi ke industri yang lagi luas. Iaitu entertainment industry di mana duit lagi banyak dan lagi meriah dan you guys punya knowledge tu boleh sampai lagi luas. Okay, macam Baby Shark, bukan kita punya lagu, tapi satu dunia tahu. Faham? Kalau kamu jadi cikgu di sekolah, kamu hanya mendidik 25 orang murid je maksimum. Tak boleh lebih dah. Tapi kalau kamu jadi content creator, kamu viral, satu dunia akan dapat kamu punya knowledge. So, that's our aim basically. Okay, so ada soalan? Sir, di mana mau apply ni, sir? Di mana mau apply? Nanti kita tanya, you tanya dengan you punya host ni lah. Kepada siapa-siapa yang interested Okay. mau tahu dengan lebih lanjut lagi atau cuba apply untuk program ini, kami boleh chat dengan konsultan kami sedia membantu anda pada bila-bila masa ya. So seperti mana Firdaus cakap, kamu boleh kontak kami akan bagi semua info yang kamu perlukan dalam sebentar. Ini kawan saya bah ni, kamu jangan risau bah, ni kawan saya ni. Ya, pelat Sabah sudah kan, orang Sabah bah ni. Asyik. Okey, ada soalan lain lagi? Saya Okay, boleh sir, cakap contoh berapa income dia kalau kerja di industri ni? berapa income Okey, bagi tahu you Okey 1 juta viewer di YouTube akan bayar you 1,000 USD tau. Wow. Kenapa ramai orang nak jadi YouTubers? Because diorang dapat duit in dollar. YouTube tak akan bayar you dalam bentuk RM. YouTube akan bayar you dalam bentuk USD. Kalau currency tinggi that time, means duit you lagi banyak you dapat. Tapi konten macam mana you nak letak kat YouTube, bukan semua orang tahu bro. So itu yang kami akan ajar. Apa konten you mahu taruh dekat dalam YouTube. Lagu apa mahu taruh dalam YouTube. So itu yang kita akan ajar. Macam mana you nak ambil gambar. Macam mana you nak shoot video. Macam mana you nak plan you punya budget. How to market. And macam mana you nak viralkan you punya konten. Itu semua kita tahu. Sir, contoh kelulusan atau sijil ni dia diperlukan ke atau dari berdasarkan pengalaman? Okay, contoh macam, okay, ada kalau di sini, ini saya general lah, saya jawab soalan kamu ni, saya jawab untuk semua jugalah. Okay, siapa yang ada masalah SPM, kalau ada problem dengan SPM punya sijil, you beritahu. Kita akan bantu. Okay, siapa yang ada sijil, okay, boleh lanjutkan pelajaran juga, tak ada masalah. Okay, so kita akan tengok, okay, you punya sijil ni tahap mana. Faham tak? Kalau you form 6 ke ataupun you ada sijil kemahiran, kita akan tengok okay, sijil kemahiran you ni sampai mana, and then you boleh masuk for diploma atau you boleh masuk untuk degree terus. So tak ada masalah nak belajar sekarang pun. Saya terus terang saya bagi tahu you tak ada SPM pun boleh belajar. Ada cara. Kerajaan dah siapkan semua dah tu. Dr. Ganesh tahu bah, saya dulu hancur bah tu form 6. Cik belajar saya bah, form 6. Tidur bah. Semua. Kita semua masih sama. Tapi setiap ada cara dia. Ya, walaupun apa yang berlaku, mesti ada cara dia. Ya, so kalau you mahu, you boleh communicate je dengan agent. So kalau apa-apa, agent pun akan bagi tahu saya personal. Mungkin you guys tak nak tanya dekat sini.
Tapi you don't need to worry kalau you kata macam, oh saya tak ada SPM lah, saya tak pandai lah English. You know, it doesn't matter. You masuk, you keluar jadi orang lain. Kita akan develop you. No need to worry about that. Tak ada masalah. Okay? Syukur? Alright? Okey, saya ada lagi. Ustaz. Contoh kalau macam dalam seminggu kerja timetable itu macam mana? Macam mana? Tak clear lah soalan. Dia lagging lah. Ya kerja masa kerja. Ada holiday ke atau dia stay online? Okay, buat masa sekarang ni zaman PKP ni, kita semua online. Dalam seminggu tu masa bekerja Itu bergantung pada you punya requirement. Kalau you buat part time, dan kita akan susun jadual ikut you punya jadual lah. Kalau you bekerja, itu yang kita cakap part time. Okay. Kalau you full time, dan you akan ikut kita punya jadual. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu sini, sebab saya pun pensyarah. Okay. Saya punya time dengan student very flexible. Mana kita akan set. Yang penting kamu ada session tu. If I have to repeat that session for you, it doesn't matter, I will do. Tak ada masalah tu bah. Yang penting kamu mau belajar, kamu mau try je. Jadual kita boleh susun, no problem. Ada soalan lagi? Hi sir, Hai, siapa ni? Eva. Oh, hai Eva. Kalau ambil bahagian diploma tu, berapa lama untuk pengajian dia? Okay, dia maksimum tu tadi yang saya bagi chat tu, diploma maksimum 3 tahun. Itu maksimum. Oh. Okay. Kalau dia punya minimum 2 tahun setengah. Itu kalau daripada diploma. Eva sekarang bekerja ke? Ya. So sekarang kerja full time ke part time? Part time. Okey lah, kalau kerja part time you boleh sambung belajar lah. Ya. Because sekarang ni online, so you tak perlu datang ke KL bah. Semua online. Ya. Kita pun jangka maybe lama lagi. So you guys ambil peluang ni untuk buat online. Because kalau tidak, you guys kena datang main campus. Appointment. But sekarang ni means you boleh bekerja and then you boleh jimat kos bah, duduk di Sabah, tak perlu datang KL. Kalau mau cari jodoh KL, boleh datang bah. Okay, clear Okay, thank you. Welcome. Next question ada? Berapa minit lagi, Dr. Ganesh? Maybe one last question. Last question. Last question. Okay, tadi yang nyanyi tadi, kamu okay, ada 2 orang lah kan. Nanti WhatsApp saya lah. You punya nombor account. Yang lain tak spotting. Malu-malu. Rugi bah. Baru hari Ada nombor- pertama. WhatsApp saya nanti nombor account. Okay, last question. Siapa? Siapa-siapa kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya dengan Encik Firdaus. Tidak siapa lain lagi yang boleh tanya. Encik Firdaus ni memang betul-betul mantap ni. Tolonglah bertanya kalau ada soalan. Wah, ini session macam dekat radio lah bro. I dengar tadi macam wow, this is gonna be cool man. Sekali tengok. Macam DJ lah. Macam this is going to be my studio room. This is my studio room. Hello, Sir Firdaus. Yes. Okay, Denzeli Okay, sini saya ada soalan satu lah. Okay, sekarang ni saya tengah join kamu punya live untuk meeting pasal pendidikan awal kanak-kanak. So, macam mana untuk saya sendiri mau rekomen orang lain untuk masuk ini bidang lah. Macam mana nak recommend orang lain? Betul.
Saya tak faham soalan. Saya boleh tolong jawab ni soalan untuk Boleh. Denzel. Kalau anda Okey. mahu untuk recommend dengan kawan-kawan kamu untuk kamu kasih sebarkan informasi ini, tolong lakukan chat dengan konsultan kami. Kami akan bantu tu. Kami akan berchat dengan kamu. Kami akan buat apa yang sepatutnya untuk kamu untuk sebarkan dengan kawan-kawan kamu. Kamu perlukan info, poster. Kamu perlukan tentang apa program dia. Apa kamu belajar, apa kebaikan, keburukan, apa advantage, semua kami akan bagi dengan kamu dan Zali. Oh, okey. Terima kasih ya. Ada dengan host. Okay, I think that's all lah bro. Ya, Encik Firdaus, terima kasih so much. Okay, kepada yang lain jangan segan-segan. Saya mau bagi tahu dengan dia, bro. Thank you so much, bro. Okay, tidak formal sedikit lah. So anyway, I still see your guitar at the back. Just dari sekolah lagi gitar ni player ni. So thank you so much, Encik Firdaus. I think you did a great talk. I think we had a lot of information from you. Sayangnya the masa is very little. Just that we could have done more. Maybe another session, another time untuk siapa-siapa yang masih lagi mau mendengar atau kurang informasi, mungkin kita boleh buat nanti lagi lah. So terima kasih dan kita akan teruskan dengan program yang seterusnya. Anything else, Encik Firdaus? Mau kata apakah? Jangan leave dulu ya, mau dengar lagi nih, Encik Firdaus. Jangan leave dulu. Ada lagi kita mau dengar. Ada. Don't worry. Okay, anyway, thank you everybody. Kita move on ya. Kita tidak cukup masa untuk malam ini. Kita cuba pergi kepada penceramah seterusnya. Dan penceramah seterusnya adalah seorang bukan lecturer ya, dia adalah seorang guru prasekolah. Ini adalah untuk kamu mendengar dari segi pengalaman dia. Kita sudah mendengar daripada Saito. Apa kebaikan Saito? Saito lebih kepada media. Okay, dia lebih meluaskan pemandangan kamu tentang pendidikan awal kanak-kanak. Yang kita sebenarnya sedang memikirkan hanya di sekolah. Itu dari segi Saito. Tapi sekarang kalau katakan kita pergi ke dalam bidang pengajaran di sekolah, apakah pengalaman kerja tersebut? So di sini kita ingin menjemputnya Puan Mariati Yusri, seorang guru prasekolah di salah satu sekolah di Keningau ya. So kalau tanpa melengahkan masa, Puan Mariati, boleh anda meneruskan kamu punya sharing session. Puan Mariati ada di sini, Puan Mariati? Ya, hello. Boleh dengar? Boleh, Puan, boleh. Oke. Sekejap ya. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat malam saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Salam perkenalan dari saya. Untuk pengetahuan, saya merupakan guru prasekolah di daerah Kota Merudu, bukan di daerah Keningau ya, daerah Kota Merudu. Kejap ya, macam dia ada volume lain. Masih out tuh. Oke. Oke, saya teruskan. Oke, untuk pengungsian malam ini kepada para pelajar yang masih mungkin masih buntu dan dalam membuat pemilihan dalam hala 7, mereka dalam mencari bidang pekerjaan dalam pendidikan prasekolah ini, apa yang saya dapat kongsikan berkaitan pengalaman saya adalah sebelum itu minta maaf, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Saya Mariati Yusri, mengajar di SK Talantang, Kota Merudu. Sudah mempunyai pengalaman mengajar selama 17 tahun dalam bidang prasekolah ini, 17 tahun, dan ada 3 buah prasekolah yang saya sudah pernah mengajar, dan berbagai karenah lah budak yang saya sudah nampak dan saya sudah temu dengan mereka. Saya memulakan bidang prasekolah ini bermula dari Maktab Perguruan Ken. Mendapat tawaran dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak yang pertama di Maktab Perguruan Ken pada tahun 2000. Tahun 2000 sehinggalah tahun 2003.
4 tahun lah. 2004, 4 tahun. Oke, dalam bidang diploma pendidikan awal kanak-kanak. Oke, selepas itu saya posting ke daerah Pitas. Saya posting di daerah Pitas dan mengajar di sana. Boleh dengar kan? Boleh. Oke, saya teruskan. Kemudian ke SK Lampada dan sekarang ini di SK Talantang. Oke, apa yang saya dapat kongsikan adalah perbezaan tempat saya mengajar ini adalah berlainan lah persekitaran dia. Pertama itu adalah pedalaman. Pedalaman ini tahulah keadaan dia, jalan semua saya sudah melalui lah. Perjalanan dia ke sana bagaimana. Kemudian berpindah ke SK Lampada, jalan pun teruk. Lepas itu ke SK Talantang ada oke sedikit. Jadi macam banyak cabaran lah yang saya sudah lalui sebagai seorang guru prasekolah. Sehinggalah sekarang ini dia banyak mematangkan dan memberi banyak pengalaman lah kepada saya. Oke, apa yang saya dapat kongsikan kepada para pelajar sekalian dalam bidang prasekolah ini adalah sekiranya kamu semua berminat dengan bidang prasekolah ini, kamu terlebih dahulu kena tahu bahwa bidang prasekolah ini fokusnya adalah kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu tahulah kan yang budak-budak kecil nih 4 hingga 5 tahun, 4, 5 dan 6 tahun. Tapi untuk prasekolah dia fokus kepada murid 5 dan 6 tahun saja. Oke. Kamu kena tahu dan paham cara menangani mereka. Cara menangani mereka itu yang paling utama kalau dalam bidang pra ini. Oke. Lepas itu bahasa kena baik, sopan bukanlah baik yang orang kata kamu tidak boleh garang, tetapi ada masa kena garang, ada masa kena tunjukkan kelembutan. Itulah yang penting lah sebagai seorang guru pra. Oke, karena kita ini kalau mau jadi seorang guru nih, terutamanya guru prasekolah ini, kita ini merupakan role model kepada mereka. Apa yang kita tunjukkan di kelas, di sekolah, itulah yang akan murid bawa balik di rumah dan itulah yang akan mereka ceritakan kepada ibu bapa mereka. Kalau buruklah apa yang kita buat di sekolah, itu juga yang akan sampai kepada ibu bapa mereka. Oke, lepas itu kena kalau berhadapan dengan murid-murid ini kena pandai memujuk lah. Memujuk itu memang itu dia punya perlu ada skill memujuklah dalam diri setiap antara kamu yang berminat dalam pra ini, skill memujuk itu perlu ada. Lepas itu tahu kaidah dan pembelajaran yang menyeronokkan supaya kita tidaklah dalam mengajar itu kita syok sendiri. Budak tidak paham. Itulah salah satu cabaran dia itu. Lepas itu kena pandai tarik minat murid. Kamu kena pandai tarik minat murid agar mereka sama-sama mengikuti pengajaran kamu. Sebab saya pun pernah mengalami sebelum ini awal pekerjaan tuh awal posting itu saya tidak mempunyai pengalaman sangat berkaitan dengan mengajar nih kan, berhadapan dengan budak-budak. Saya pun sendiri gabra, nampak budak nangis, saya ikut nangis. Bukanlah nangis depan diorang, nangis sendirilah sebab mengenang nasib yang orang kata kenapa saya boleh berhadapan dengan budak-budak macam ni, macam tuh. Tapi lama kelamaan syukur alhamdulillah saya sudah biasa dan memahami mereka, memahami keadaan mereka dan boleh mengikuti segala tingkah laku mereka dan paham dan mula boleh mengajar dengan baiklah tanpa rasa stres, tanpa rasa risau, enjoy sepanjang mengajar. Oke. Lepas itu antara cabaran lain selama 17 tahun saya mengajar adalah tahun pertama itu yang saya beritahu tadi itu yang kalau budak nangis ikut nangis juga. Tapi hari demi hari nampak bila nampak mereka
rasa kasihan pun ada. Jadi kita pun terus semangat tuh timbul, semangat timbul untuk kita membantu orang mengajar, terutamanya kalau kawasan pedalaman. Bila kita jumpa murid-murid yang serba kekurangan, kita sendiri pun akan otomatis rasa kasihan dan akan berusaha bersungguh-sungguh memberi ilmu kepada mereka. Oke. Lepas itu kita akan jumpa banyak karenah murid lah, bermacam-macam karenah murid. Lepas itu karena mereka ini dibesarkan dengan persekitaran yang berbeza. Jadi pembawaan pun berlainan kan. Kalau pedalaman ini budak dia macam nih, luar bandar macam nih, di bandar lain lagi. Jadi kita kena sentiasa bersedialah, bersiap sedia. Kemudian sentiasa tahu cara menghadapi situasi begitu, sentiasa bertenang dan sabar. Itulah antara apa yang kita perlu pupuk dalam diri lah. Oke. Lepas itu cabaran yang seterusnya adalah ibu bapa. Kenapa saya beritahu cabaran ibu bapa adalah karena ada ibu bapa yang bila ibu bapa yang terlalu manjakan anak, antara ibu bapa yang manjakan anak, lepas itu bila berlaku sesuatu perkara di sekolah, bila anak itu buat laporan, otomatis dia akan terus percaya dengan cakap anak. Itulah paling cabaran utama lah. Kita kena bersiap sedialah. Kalau macam saya, cara saya menangani adalah saya akan sentiasa bersiap sedia dengan segala bukti. Lepas itu sentiasa jujur dengan ibu bapa. Apa yang kita buat di sekolah itu yang kita bagi tahu. Lagi bagus kalau macam zaman sekarang ini canggih, teknologi sudah ada, grup WhatsApp itu kita gunakan untuk kita memberitahu maklumat terkini atau apa yang murid belajar di sekolah. Jadi tidak adalah istilah ibu bapa menduduk kita tanpa usul periksa kita ada mengajar atau tidak. Itulah cabaran dia. Kita kena sentiasa tenang menghadapi mereka juga lah. Tenang menghadapi murid-murid, begitu juga ibu bapa. Oke. Selepas itu, dan terkini cabaran utama dia adalah cabaran PDPR ini. PDPR banyak menguji juga lah. Sebab bila kita mengajar murid di hadapan dengan di alam maya ni, kalau budak pra dengan SK itu berbeza. Budak pra sekolah ini, budak umur 5-6 tahun ini, mereka perlu dibimbing secara orang bilang face to face lah, supaya kita punya hasil itu nampak. Kalau selalunya PDPR ini kadang-kadang ada murid yang sudah pandai, tetapi ada murid yang belum pandai. Dalam PDPR sangat cantik hasil kejadian. Lepas itu balik ke sekolah langsung tidak boleh buat apa yang kita sudah suruh masa PDPR. Itulah adalah salah satu cabaran juga lah. Jadi itu pun kita kena bersiap sedia kepada semua para pelajar ataupun bakal yang bergelar guru lah yang ingin minat dalam bidang ini. Oke, lepas itu cabaran daripada pihak sekolah juga. Ini pun tidak kalah penting juga, sebab kita ni ada kalanya di dalam bidang prasekolah ini dia punya target utama untuk sekolah rendah itu, prasekolah dengan tabika ini berbeza. Tabika dia berdiri sendiri. Kalau prasekolah ini dia di sekolah rendah. Bila murid prasekolah itu secara otomatis akan prestasi mereka akan mempengaruhi prestasi apabila naik ke tahun 1. Jadi cabarannya selalu kadang-kadang pentadbir ini selalu mengharapkan prestasi yang baiklah daripada kami guru-guru pra, agar murid yang naik ke tahun 1 itu semua sudah boleh membaca. Itulah cabaran utama dia. Tetapi walau bagaimanapun kita kena beri kefahamanlah kepada para pentadbir bahwa bukan hanya
fokus kepada membaca saja kita bagi, sebab kita ada 6 lagi subjek lain yang akan diajar. Oke, karena untuk pengetahuan prasekolah ini, kita inilah guru matematik, guru sains, guru BI, guru guru BM. Kitalah semua tuh. Oke, sama juga saya rasa dengan Tabika dan yang lainnya. Tabika kemas perpaduan, sama juga saya rasa. Lepas itu cabaran seterusnya adalah perubahan demi perubahan kurikulum yang terkini. Banyak sangat sisipan dia punya tunjang-tunjang ataupun subjek lain, contohnya tuh yang civic, semua banyak sangat. Jadi kita kena sentiasa ready lah, up to date, and sentiasa tahu info-info terkini berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Oke. Dan seterusnya kebaikan dia. Kebaikan bagi bidang pra ini, peluang pekerjaan dia yang sangat tinggi. Oke, untuk pengetahuan kalau dalam bidang pra ini, selain kita boleh jadi guru prasekolah, kita juga rasanya kalau ada peluang lain macam maksud saya boleh buka taska, pendidikan awal kanak-kanak ini kan banyak dia punya peluang, boleh buka taska, itu lain lagi dia punya cara lah. Kalau macam kami ini melalui maktab, kalau macam taska itu mungkin melalui ikut kursus-kursus tertentu lah. Oke, lepas itu kebaikan dia dengan pra ini juga adalah bila kita sebati dengan kanak-kanak, kita akan sentiasa seronok mengajar, dan kita dapat banggalah apabila anak murid kita itu berjaya dan menunjukkan hasil yang baik lah. Oke, lepas itu untuk pengetahuan juga kita juga merupakan, kalau sekiranya Anda semua berminat dalam bidang pra ini, satu perkara yang penting dan perlu diingatkan adalah kita ini adalah merupakan role model dan orang yang pertama akan mencorakkan mereka dan mengisi ilmu-ilmu kepada mereka untuk bekalan mereka naik ke tahap yang lain, contoh naik ke tahun 1. Jadi semua apapun yang mereka pelajari, apa yang kita sampaikan itulah yang akan mereka pelajari. Jadi kita kena banyak ilmu lah di sana, ilmu berkaitan kurikulum prasekolah, pendidikan awal kanak-kanak ini, banyak membaca lah. Oke, lepas itu bidang prasekolah ini sangat menyeronokkan bagi saya. 17 tahun ini sangat menyeronokkan, dan orang bilang kalau orang bilang kebanyakan guru pra ini dia awet muda lah kalau gembira mengajarkan. Jadi jangan kita stres-stres, kita berhadapan budak-budak, kita bergembira seperti mereka. Oke. Lepas itu keburukan dia pun ada juga lah bagi, saya bagi gambar di sini lah. Bila memasuki alam persekolahan, kita kena membuat persiapan lah dari segi mental dan fisikal. Tanamkan betul-betul dalam dan niat kamu untuk mengajar dan mendidik anak-anak murid, kanak-kanak kecil ini. Kanak-kanak kecil ini seperti adik kamu, seperti kalau yang sudah ada anak, tahulah cara dia kan. Lepas itu mereka ini seperti kain yang putih, kita akan mencorakkan mereka betul-betul dengan baik. Lepas itu sekiranya keburukannya ialah sekiranya niat kamu itu tidak betul ataupun niat kamu untuk memasuki bidang pra ini tetapi tidak menyukai kanak-kanak, saya harap Anda semua perbetulkan dulu terlebih dahulu niat dari hati agar demi kebaikan kanak-kanak, agar mereka belakang hari kita tidaklah stres mengajar dalam bidang ini, kita enjoy dengan mereka dan tidaklah timbul masalah-masalah lain atau isu-isu yang berlaku sekarang ini kan di media sosial. Jadi tapi saya yakin ke semua yang berada di sini memang ada sifat kasih sayang dan kasihkan kanak-kanak. Kalau sudah ada pengalaman asas dia itu tahulah kan. Oke. Walau bagaimanapun saya yakin di kalangan para pelajar mungkin ada juga ibu bapak di sini
terutama yang perempuan. Dalam diri sudah ada sifat kasih sayang dan asas dalam diri berkaitan kanak-kanak. Tidak kurang juga lah yang lelaki. Ramai juga rakan-rakan saya yang bergelar guru prasekolah di kalangan guru lelaki sangat-sangat disukai oleh kanak-kanak karena mereka sangat rajin melayan karena kanak-kanak. Ada kalanya kadang-kadang dalam kelas tuh bila ada guru lelaki, itulah jadi tumpuan jorang lupakan sudah cikgu jorang yang asal. Contohnya lah macam tuh. Sebab saya pernah ada guru praktikum beberapa kali datang ke sekolah dan ada beberapa orang lelaki dan memang jadi tumpuan lah kanak-kanak kita ini. Oke. Lepas itu nasihat saya lah untuk siapa yang memasuki bidang ini, belajar cara mengawal mereka agar bukan kita yang dikawal oleh kanak-kanak. Biar kita yang kawal kanak-kanak supaya kita mudah untuk mengajar dan kita tidak stres dalam pekerjaan. Itulah rahasia saya bertahan dalam bidang pra ini selama 17 tahun. Oke. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun apa-apa kemuskilan, bolehlah bertanya. Saya rasa untuk itu saja mungkin dari bagian saya. Kalau sekiranya ada pertanyaan, kalau saya dapat jawab, saya jawab. Oke? Jikalau siapa-siapa ada apa-apa soalan untuk Puan Mariati, silakan tujukan kepada dia sebelum kita pergi ke segmen seterusnya. Hai. Hai. Oke. Kalau dari segi macam keselamatan begitu tuh, macam kalau sudah ambil tanggung jawab tuh kan, kita mesti ambil tanggung jawab tuh Kak, macam dari segi keselamatan dia tuh anak-anak. Oh, keselamatan anak-anak. Oh ya, oke. Siapa namanya? Eva. Oke Eva. Ini adalah salah satu perkara yang paling penting untuk prasekolah, keselamatan kanak-kanak. Oke, itu merupakan salah satu tanggung jawab kita. Tapi kalau dalam contohnya kalau setiap prasekolah pun ataupun tabika, dia ada PPM. Dia ada PPM pembantu kita macam tuh. Pembantu kita adalah orang yang paling utama menjaga keselamatan diorang. Sebab dalam bidang tugas diorang itu memang sudah ada pergerakan kanak-kanak semua dia kena jaga. Jadi kita sebagai guru kena pantau dan bagi perhatian juga. Tapi yang paling utama adalah PPM kita. Memang paling penting untuk kita prasekolah. Oke, jelas? Oke, thank you. Oke, perhatian kepada semua ya. Tolong tutup mic kalau yang tidak bercakap tu ya. Ada suara bergema tu tadi. Thank you Nurul Sabrina. Siapa-siapa lagi ada soalan untuk Puan Mariati? Silakan tujukan kepada dia. Mungkin satu lagi soalan kita boleh berdengar. Kamu punya keraguan atau soalan kamu? Tidak. Ya, ada satu lagi soalan daripada adik Afias. Pendidikan awal kanak-kanak tu cikgu ke? Maksud dia apa nih ya? Kan jadi cikgu saja. Adik apa maksud kamu tu, Afias? Pendidik awal kanak-kanak cikgu ke? Mungkin dia tanya pasal pendidikan awal kanak-kanak itu boleh jadi cikgu ke? Itu yang soalan dia kot. Oh, itu maksud dia. Kalau macam selalunya pendidikan awal kanak-kanak ini iya, memang dia lebih kepada cikgu, tetapi ikut kos dari mana, macam mana dia sama ada dia ambil dari bidang mana, college, macam kami dari maktab perguruan, dia memang otomatis akan keluar pendidikan awal kanak-kanak, kos kami otomatis akan keluar dia jadi guru prasekolah, macam tu. Kalau macam college itu dia macam melalui saringan lain kah? Kalau tidak silap lah.
dia kena melalui saringan lain lagi, macam tu. Perbetulkan saya kalau silap ya. Apa tuh soalan dia lagi? Tidak nampak chat juga. Kalau lepasan diploma selain pendidikan kanak-kanak, boleh apply degree? Ya, boleh. Macam saya, untuk pengetahuan semua, saya mula mengambil pendidikan awal kanak-kanak melalui diploma, kemudian bekerja selama 9 tahun, kemudian saya baru sambung degree. Ada degree dalam pendidikan awal kanak-kanak, tapi dalam PJJ. PJJ. Bekerja sambil belajar. Macam itulah. Okay, ada lagi satu soalan. Kalau sekolah rendah samakah? Sekolah rendah ya sama. Dia sama tuh. Cuma beza dia itu kos dia lah. Pendidikan awal kanak-kanak, tapi mutu prasekolah. Kalau SK itu dia subjek lain lagi kan. Dia banyak subjek lah. Math, Science, BM semua. Macam itulah. Okey, lagi satu soalan Puan Mariati. Cikgu perlu sijil KAP kan mau jadi cikgu? Sijil KAP, sijil apa nih KAP ini ya? Kursus awal pendidikan, KAP. Okey, sementara adik Nurul Fitra memberi pencerahan. Ada satu lagi soalan. Kalau mau masuk pendidikan awal kanak-kanak, kredit SPM berapa yang mau? Kalau macam sekarang ini kan dia ada institut pendidikan. Rasanya dia selalu 6 kredit, 6E rasanya. Boleh terus masuk institut pendidikan. Beza dengan kami dulu lah. Kalau macam kami dulu itu dia tidak mulai dari SPM. Kami melalui masuk tingkatan 6, kemudian menunggu beberapa 2 tahun macam tu saya baru menerima tawaran. Macam itulah. Kalau sekarang dia punya peluang lagi senang kalau sekiranya kredit semua, kita ada peluang yang lagi awal masuk dalam institut pendidikan yang terkini kan. Okay, untuk adik Wasima, 3 kredit cukup tu adik? 3 kredit cukup untuk kita untuk institusi-institusi yang tertentu, 3 kredit sudah cukup tu? Bergantung kepada kos yang diambil. Contohnya kalau college rasanya boleh masukkan college. College Betul, boleh. Puan. Ya, college. Cikgu perlu sijil KAP kan? Kalau mau jadi cikgu tu KAP itu adalah kursus asuhan permata. Oh, itu lebih kepada yang ingin membuka permata atau masuk kepada bidang taska. Kalau guru prasekolah dia tidak perlukan itulah. Dia terus pada diploma, ada diploma perguruan itu dia boleh terus masuk sebagai guru lah. Okey, saya rasa cukup kita sudah kesuntukan masa Puan Mariati dengan semua peserta-peserta lain. Saya rasa itulah soalan paling terakhir. Saya ucapkan terima kasih betul-betul dengan Puan Mariati. Memang pengalaman yang cukup luas. Banyak pengalaman Puan Mariati yang share dengan orang-orang lain. Dan saya harap anda semua mendapat serba sedikit daripada Puan Mariati pada malam ini. Oke, terima kasih. Okey, sebelum kita teruskan kepada last penceramah yang terakhir, saya harapkan semua boleh buka kamu punya kamera dulu sama ambil gambar dulu. Saya rasa nanti kamu semua keluar chat ni kan. So ada satu lagi, last one sebelum tu tolong buka kamera dulu. Kita ambil satu gambar supaya kita boleh tengok gambar-gambar handsome, gambar-gambar cantik, semandak-semandak Sabah. Tengok orang-orang lain boleh tengok juga kamu punya gambar ni. Denzeli handsome Denzeli kan? Mana Doralesia? Mana kau? Lalu dia yang buka duluan tu. Deborah ada, Nurul Fitri ada, Nadira pun ada, Puan Mariati pun ada, Encik Puan pun ada, Puan Miani pun ada. Yang lain? Tu jom. Okay, Jasri pun ada. Good, excellent. Helen sudah ada, Lloyd sudah ada, Nur Badaria sudah ada, Suzana. Ada lagi lain? Doralesia sudah buka. Okay, good, excellent. Okay, so serasa itu saja. Kalau tidak yang mati lampu. Okay, kalau tidak yang lain, tolong tengok kamera. Say cheese ya, say cheese and smile. Okay, good, excellent. Just give me a moment. Okay, receive dulu.
Okay, done. Okay. So, tanpa melengahkan masa, terima kasih semua. Kita terus pergi kepada segmen terakhir. Segmen kedua terakhir. Segmen terakhir adalah cabutan bertuah ya. Itu sekejap saja tuh. Sekarang kita teruskan dengan kita punya segmen yang kedua terakhir daripada Encik Puan, Senior Counselling Director daripada Saito University College ya. Dia akan memulakan program. Thanks. Okey, terima kasih Encik Ganesh. Okey, boleh biarkan saya share screen saya tak? Supaya saya boleh sharekan price list dekat diorang. Dan tadi ada beberapa student ada tanya juga kalau nak masuk kelayakan masuk dalam belajar diploma atau degree, diorang nak tahu apa kelayakan dia kan. Sebelum saya start apa-apa saya bagi tahu dulu kelayakan kalau nak masuk diploma tu minimum diorang kena ada 3 kredit. 3 kredit mana-mana subjects dan lulus bahasa Melayu dengan sejarah. Kalau ada result macam tu, orang boleh layak untuk membuat diploma. Okey. Kalau ada 5 kredit ke atas, iaitu 5 kredit ke atas dan bahasa Melayu dengan sejarah, kalau orang ada dalam BM sejarah PAS, orang boleh duduk untuk foundation dulu. Foundation dia dalam 1 tahun dan you akan buat degree dalam 3 tahun. So itu yang Saito offer untuk diorang. Okey, kenapa saya nak share dengan price-price yang sekarang ada dengan kita ni? Kita memang ada buat promosi untuk terhad untuk event yang hari ni punya. Okey, sesiapa yang ingin menyambungi dalam diploma atau nak masuk yang siapa ada yang STPM. STPM tu kalau setahu saya, siapa-siapa yang ada STPM, kelayakan dia, diorang kena tengok, diorang memang ambil 4 subjek. Daripada 4 subjek tu, 2 subjek sahaja kita akan tengok CGPA dia, pointer dia 2.0 atau 2.0 ke atas. Kalau ada macam tu, diorang boleh guna STPM itu memasuki ijazah terus. Okey, sebab tu kelayakan dia dalam SPM 3 kredit lulus bahasa Melayu sejarah, diorang boleh buat diploma. Kalau ada 5 kredit boleh buat dia foundation pergi degree. Kalau STPM student cuma 2 subjek saja mana-mana, diorang kena ada pointer dia 2.0 atau 2.0 ke atas. Inilah kelayakan dia untuk memasuki untuk membelajar dalam diploma atau ijazah. Dapat tahu adik? Boleh tahu Sebelum saya share, saya biarkan tunjuk dulu apa benefit yang diorang akan dapat Sekejap. Okey, diorang semua boleh nampak skrin saya tak? Semua orang boleh nampak skrin Loading. Loading. So boleh nampak ke sekarang? Nampak sudah. Sudah nampak Okey, ini adalah promosi yang saya nak bagi dekat pelajar-pelajar yang ada dekat sini dalam participant lebih kurang dalam 40. Kalau tolak yang staff-staff semua dalam 35 kita simpan Okey, sesiapa yang nak belajar di Saito, tapi kita akan buat melalui online dulu classes semua Okey, promosi yang kita nak bagi pada malam ni, okey, dan diorang boleh buat pendaftaran dengan Dr. Ganesh. Borang-borang semua diorang akan ada. So price list semua ni diorang akan bagi dekat diorang semua. Okey, apa yang kita nak bagi dalam kalau student-student nak ingin sambungi ijazah atau diploma dalam bulan 6 yang akan datang. Okey, bulan 6 punya tu dalam pendaftaran dia, tarikh dia adalah 21 hari bulan Jun adalah tarikh reporting dan 28 adalah tarikh untuk kemasukan kelas melalui online. Tolong ingat So borang-borang semua tu orang boleh buat pendaftaran dalam awal bulan Jun dan boleh submit dengan Dr. Ganesh kalau sesiapa yang minat nak sambungi dalam diploma atau ijazah. Okey, dan juga foundation kalau minat. Okey. So apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, okey, yuran sepatutnya yuran pendaftaran yang kita bagi tahu dalam kursus kita. Kita ada yuran pendaftaran dia, kita ada resource fee, kita ada student service fee, kita ada security deposit. Semua ini dalam 4 benda kita akan buat. Okey. Iaitu yuran pendaftaran dia dalam RM500. Okey. Yuran resource fee dalam RM500. Yuran student service fee dalam RM200, security deposit dalam RM300. Okey. Ini kalau diorang kira yuran pendaftaran sahaja adalah untuk kemasukan
kemasukan diploma atau kemasukan untuk foundation adalah RM1,500. Okey, ingat balik saya ada bagi tahu 4. Yuran pendaftaran 500, yuran resource fee 500, student service fee 200 dan security deposit 300. So dia dalam 1,500. Tapi siapa yang hadiri untuk program hari ini? Okey, siapa yang hadiri untuk program hari ini? Kalau yorang buat pendaftaran by end of this month, kalau yorang buat pendaftaran dengan Dr. Ganesh, kita bagi yuran pendaftaran cuma, nampak tak dekat bawah sini ada tulis 500? Nampak tak? So yuran pendaftaran cuma kita bagi dengan promo price sebanyak RM500 sahaja kalau yorang join dalam bulan Jun ini. Okey? Kalau pergi intake lain, dia akan automatik tukar kepada 1,500. Okey? Faham adik? So, apa yang berlaku dalam tahun pertama, tahun kedua dengan tahun ketiga kita ada tulis dekat sini, academic fee ini adalah academic fee yang total fee untuk selama 2,5 tahun you nak belajar yorang punya diploma dalam early childhood. Okey? Iaitu yuran dalam tahun pertama dalam 15,500, tahun kedua dalam 5,500, tahun ketiga dalam 5,500. So total dia dalam lingkungan 46,500 keseluruhan. Ini yang academic fee untuk 2,5 tahun dalam bidang diploma. Okey, bursary ini adalah scholarship yang kita bagi dengan gabungan dengan Dr. Ganesh punya dengan Saito. Kita akan bagi bursary sebanyak 30,500. Iaitu tahun pertama dalam 10,200 kita bagi scholarship, tahun kedua dalam 10,200 scholarship, tahun ketiga dalam 10,100 scholarship. Total 30,500 kita bagi scholarship untuk student-student yang ada dekat sini sekarang. Dan net fee akan jadi 5,300, 5,300, 5,400 dan total fee dalam 16,000 sahaja untuk belajar diploma dalam early childhood. Murah tak kalau yorang fikir? Ini kita bagi memang dalam masa scholarship sekarang. Kalau yorang buat pendaftaran dalam bulan ini, sebelum akhir bulan ni, yorang akan dapat benefit yang ini untuk kemasukan dalam bulan Jun. Okey? Faham? Daripada 16,000, yorang akan buat pinjaman PTPTN. Di mana kita akan tengok 3 kategori. Kategori nombor 1 sama ada yorang ada bantuan sara hidup iaitu BRIM. Dulu dia orang panggil BRIM, lepas tu bantuan prihatin yang sekarang dia orang panggil untuk keluarga. Kalau ada bantuan prihatin tu, pinjaman akan cover penuh. Iaitu sebanyak 16,000, 16,000 pun dia orang akan cover penuh kalau ada bantuan tersebut. Kalau dia orang tak ada bantuan tersebut, income ibu bapa kita akan tengok dalam bawah 8,000 ke atau atas 8,000. Kalau bawah 8,000, dia orang akan dapat pinjaman sebanyak dalam 12,000 lebih. Kalau atas 8,000, pinjaman akan dapat dalam 8,000 lebih. So, tolak dalam 16,000 ni dan baki akan ada, you akan bayar dalam ansuran. Boleh dapat tahu Adik-adik boleh dapat tahu Ini price list nanti orang boleh minta dekat Dr. Ganesh. Dr. Ganesh akan bagi. Apa yang benefit kita bagi dekat sini, I nak highlight. Certificate of Yusof Gajah Studio and Lee Kopak. Okey, yang ni yang tadi Mr. Encik Firdaus yang bagi tahu tu, kita akan bagi juga sertifikat tu dan juga kita akan ada student character building activities with Tunas Bakti Rumah Kanak-kanak dan juga kita ada participant either Saito Project School, MOE Preschool dengan JKM Preschool kita akan buat juga partikel untuk ni, practice untuk ni. Lepas tu nombor 4 kita bagi juga industri-industri sertifikat yang orang boleh pilih di mana dalam digital marketing, culinary art, logistik atau safety and health. Kalau orang boleh pilih dalam satu ni. Ini semua secara percuma kita bagi dalam package tersebut. Dan juga apa yang lagi satu yang best part, kalau orang dah lapor diri balik ke college, kita akan bagi 3 bulan percuma dalam lingkungan RM200. So 3 bulan tu dalam RM600. So ini yang benefit yang kita bagi. So ini semua student kena sign dekat bawah sini untuk dapatkan agreement ini. So sebab tu kita tunjuk ni. So student-student faham pasal diploma? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya akan pergi kepada degree punya. Ada apa-apa orang nak tanya pasal diploma punya? Ada satu soalan Encik Pun, kalau lepasan diploma macam mana?
Okey, kalau lepasan diploma punya, apa akan terjadi? Dia orang akan masuk untuk daripada dalam bidang untuk degree punya. Sekejap saya open lagi satu ya. Sekejap. Okey. Kalau diorang tengok ni, okey, kalau diorang daripada sinilah. Okey. So kalau diorang daripada diploma, okey, daripada diploma, so harga asal dia, yuran pendaftaran dia cuma dalam RM500 saja. Okey, balik kepada yuran dia. Kalau diorang pergi dari diploma pergi kepada degree, yuran pendaftaran masih dalam RM500 juga. Okey, RM500 juga, dan juga kita bagi harga dia dalam RM38,000 sahaja. Kalau ini daripada diploma pergi kepada degree. Faham? Faham ke? Saya rasa Hello? faham juga dia orang tu. Okey, so dalam ni juga kita akan kira sebagai year 1, year 2, year 3 juga. Harga asal dia dalam 63, so kita akan bagi dalam 38,000. So ini yang untuk year 2 punya kita akan bagikan masuk dalam student tu untuk belajar di orang punya ijazah. Okey, tapi dalam tu kita akan tengok juga result diploma diorang. Kita akan check diorang punya result dalam transkrip, dan juga kita akan check juga diorang punya pointer-pointer subjek-subjek yang diorang belajar semua untuk buat mapping dulu, baru kita akan decide sama ada mereka boleh pergi dalam 2 tahun ke atau diorang pergi dalam 3 tahun. So ini yang kita akan bagi dalam round figure dalam 3 tahun punya harga dulu untuk buat mapping dulu. Kalau diorang layak, nanti kita orang akan buat untuk diskaun lagi daripada apa yang berapa subjek yang diorang dapat mapping daripada diploma punya tersebut. So daripada 38,000 ni, apa akan berlaku? Sama juga diorang akan tengok 3 kategori dalam PTPTN. Nombor 1, bantuan prihatin. Kalau ada bantuan prihatin tu, diorang akan dapat pinjaman sebanyak penuh, cover 38,000 tu penuh, atau tak ada, bawah 8,000 means diorang akan dapat pinjaman sebanyak 30,000 sahaja. So baki 8,000 diorang kena keluarkan duit poket sendiri. Dan ketiga, kalau diorang atas 8,000, pinjaman dia cuma 20,000 saja. Dari 38 tolak 20, jadi 18 itu kena bayar sendiri dalam bayaran ansuran. So itu yang kita akan bagi dalam diploma tu pergi degree punya. Faham? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, yang third part saya nak terangkan pasal foundation punya. Ada apa-apa soalan yang orang nak tanya? Ada ke? Belum ada tu Mr. Pun. Kalau tak ada, saya sambung balik yang seterusnya. Okey, kalau foundation, ya? Ada apa-apa, Dik? Kalau tak ada, saya sambung. Ya, boleh teruskan Encik Pun. Okay, so kalau nak foundation ni, foundation apa yang kita bagi dekat sini nanti, okay, foundation kita bagi sama juga dalam 1,005 juga, yuran pendaftaran, tapi kita untuk belajar tu foundation, kita akan masukkan student kepada foundation business study, iaitu dalam 18,000 ni, kita akan bagi secara percuma untuk foundation. So dari foundation, you pergi kepada degree, nanti orang akan masuk dalam degree lingkungan dalam 30,000 tu. 38,000. Dalam ni. So foundation akan jadi percuma kalau diorang masuk dalam package sekarang punya lah, iaitu di mana yuran pendaftaran dia
adalah dalam 1,000 tapi kalau kita bagi untuk intake yang akan datang sini, kita akan minta dalam 500 dan diorang boleh masuk dalam foundation dulu, lepas tu diorang akan buat degree dalam 3 tahun. Faham? Ada apa-apa soalan? Ada satu soalan. Sorry, pointer kelayakan berapa untuk apply degree? Pointer kelayakan untuk degree dalam lingkungan diorang kena ada dalam CGPA pointer 2.0 ke atas. 2.8 ke atas. Macam mana akademik belajar subjek? Maksud Encik Doktor? Afia as well. Macam mana akademik belajar subjek tu, saya rasa Encik Firdaus ada terangkan tadi, kalau di Saitung, kalau diploma, apakah dalam tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga? Apakah Oh, you yang nak tahu digunakan? subjek-subjek tersebut ah? Ya. Okey, sekejap biar saya buka dulu Okey, kalau diploma dalam early childhood, ini yang subjek-subjek yang diorang akan belajar lah. Ini tahun pertama punya subjek yang diorang akan belajar. Okey, so daripada dekat lebih kurang dalam lingkungan 1, 2, 3, dalam 15 hingga 16 subjek. Okey, dalam tahun pertama punya. Lepas tu tahun kedua, you akan belajar dalam subjek-subjek tersebut. Okey, dan tahun ketiga, subjek tersebut. Sebab diorang semua praktikal akan ada dalam tahun ketiga. So ini dalam bidang diploma. Okey. Kalau you nak pergi kepada ijazahnya, sekejap Okey, ini yang ijazahnya, ini tahun pertama, subjek-subjek yang student akan belajar. So slide ni semua kalau you orang nak, kita boleh share dekat you orang student supaya you orang boleh dapat tahu apa-apa yang information ada dekat sini. Okey, yang ini tahun kedua dan ini ke tahun ketiga. Okay, thank you Encik Puan. Saya rasa itu sahaja daripada pelajar-pelajar. Kita sudah sampai ke penghujung program kita, sudah pukul 10. Mungkin kalau ada satu lagi soalan yang terakhir, kalau siapa-siapa mahu menanya lagi satu soalan, kalau tiada kita akan teruskan kepada segmen terakhir. Faham sudah. Faham kalau apa-apa yang diorang nak buat pendaftaran semua tu, diorang boleh minta dekat Dr. Ganesh, dia akan dengan tim-tim diorang akan buat pertolongan untuk diorang pendaftaran dan juga diorang akan buat semua apa-apa yang sepatutnya kena buat semua, diorang akan buatkan untuk diorang. Tapi kalau hopefully kalau diorang sign up dalam bulan ni, diorang akan dapat benefit-benefit yang tadi saya cakap lah. Kalau diorang pergi kepada bulan-bulan yang seterusnya, it depends on the timeline. Okay? Terima kasih. Okay. Thank you. Okay, thank you Encik Puan. Terima kasih Encik Firdaus. Join Saito dia punya banner di sana ya. Okay, thank you. Anyway, yeah guys, please join Saito kalau kamu mau ya. Dan ini adalah program yang dah dekat-dekat sudah Encik Firdaus. Okay, terima kasih Encik Firdaus, terima kasih Encik Puan, terima kasih kepada Puan Mariati. Anda telah memberikan banyak informasi yang terkini tentang early childhood education pada malam ini. Dan saya mengharapkan dan sungguh berterima kasih dengan mereka dan juga harap semua yang ada di sini mendapat serba sedikit daripada kita punya penceramah-penceramah pada malam ini. Dan harap kalau ada anda ada apa-apa soalan pada bila-bila masa, anda boleh berhubung dengan kami di Infinity Solutions. Kami adalah agensi pendidikan yang boleh membantu anda secara percuma pada bila-bila masa 24 jam ya. So anda chat sajalah dengan konsultan kami. Kami sedia membantu anda ya. Dan untuk malam ini itu saja. Oh tiada ada segmennya, ada lucky draw bahkan saya sudah bagi kita ada lucky draw. So mesti mau pergi lucky draw. So okay. Kita pergi kepada lucky draw kita.
Okay, mana ni? Okay. Okay, saya share screen. Sebab sekarang kita dunia digital ya, so tidak istilah yang kita kata apa, mau ambil manual sudah. Semuanya dalam spin and win. Okay, so siapakah akan jadi pemenang pada malam ini? Nah, siapa ni? Deborah kah? Deborah. Dorelesia lagi. Wah. Wah, kali kedua Dorelesia. Wah, very good lah. Okay. So, thank you Dorelesia. Dorelesia, tolong chat dengan konsultan kami pada malam ini. Dia akan hantar kamu punya hadiah misteri akan sampai ke pintu anda. So, kalau anda like apa yang kami share pada malam ini, tolong sebarkan informasi-informasi ini kepada kawan-kawan kamu. Tolong like Facebook kami, tolong share informasi, tolong sebarkan informasi itu. Yang disebarkan adalah pahala kepada kita semua ya. So tolonglah sebarkan kepada semua kawan-kawan kamu, dan besok kita akan ada lagi segmen-segmen yang terbaru daripada Saito University College. Tolong stay tune, tolong tengok dalam Facebook kami, tolong register, tolong sebarkan. Sampai sit. Okey, sekejap ah. Thank you, doktor. Okey, kejap. Okey, kejap. Ada permintaan. So permintaan daripada sini. So saya bagi tahu terus dengan kamu, apakah program-program yang kami telah merancang untuk kamu sepanjang 4-5 hari ini ya. So, sekejap. Okey. Okey, sekejap. Sorry just give me a moment ya. Lupa sudah. Okey, besok malam kita ada law dalam penguatkuasaan undang-undang, dan selepas itu pada hari seterusnya kita ada dalam bidang digital marketing, dan seterusnya di dalam bidang logistics, malam seterusnya di dalam bidang business, malam seterusnya di bidang hospitality ya, di dalam Lee Masters Hospitality and Culinary, dan last kali kita akan ada bidang design. So ini saya rasa semua program-program ni saya rasa memang kita belum lagi kenali dengan cukup baik, dan saya harap kamu semua boleh join kami balik, dan pada masa yang sama tolonglah invite kawan kamu. Free. Join satu lagi Encik Firdaus bilang. Okay, thank you everybody. That's all for tonight. Thank you. Have fun. Good night. Sayonara. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you semua. Welcome. Ada rilisnya. 2 Thank kali you. sudah rumah belanja sudah tu. Mana ada? Thank you. Okay then. Bye. Bye. Bye Rilisnya. Bye. Stay healthy Thank you, too, MJ. Okey, Nurah. Saya rasa itu saja kan, tidak ada orang lain sudah kan? So kita kasih end sajalah. Oke. Okey, bye-bye. Kita end untuk malam ni. 3, 2, 1. Bye-bye.